Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali ke channel saya, channel Rasakan Traders. So untuk video kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua cara saya entry counter CAB dengan teknik SMC. Okay? So dalam video kali ini saya akan share cara saya kaji chart, okay? Teknik apa ataupun setup apa yang ada dan juga cara saya buat trading plan based on SMC punya setup lah. So ini saya punya bukti yang mana saya berjaya entry dan berjaya profit dekat counter CAB. Okay? So let's go. Okay, so sebelum saya tunjuk cara saya kaji chart ni, first kali saya akan kongsikan macam mana cara kita berfikir ataupun kita kaji menggunakan teknik SMC lah. Alright. So dalam SMC dia berbeza sikit dengan apa yang kita pernah belajar dalam trading sebelum ni. So kalau kita belajar trading sebelum ni ialah dia punya kenaikan high, high low, high high, high low, high high, high low, high high macam ni. Okay. So apa yang kita akan buat ialah kita akan cari maybe kalau kita biasa trade based on SNR, kita akan cari RBS. Kita akan entry dekat sini. Ataupun siapa yang pakai Fibo. Okay. Kalau kita akan Fibo, kita akan ambil daripada atas ke bawah. Kita akan cari level-level Fibo. 0.5, 0.618. Okay. So, ataupun kita akan cari demand zone. Kalau sampai pakai supply and demand, kita akan cari demand zone atas daripada previous support kat sini. Kita akan tanda high high, high low, high high. So, support dekat sini, kita akan cari entry. Maybe dia pull back kat sini. And then kita TP masa dia naik ke atas. Okay. Tapi SMC, kita punya cara analyze chart kita berbeza. Okay. Dalam SMC, kita kena kenal pasti mana major resistance, mana major support, mana minor resistance, mana minor support. Okay. So, biasanya, apa yang price akan buat kalau dia nak naik ialah, kita ada satu kenaikan. Okay. And then ada minor high low, minor high high, high low, high high. Okay. So, biasanya price kalau dia nak naik, kita ada satu minor support dekat sini yang dia akan pecahkan dulu. Okay. Sebelum dia naik ke atas. Ini perbezaan antara apa yang kita belajar sebelum ni dengan teknik SMC lah. Okay, so SMC biasanya yang first pullback ni kita akan gelarkan sebagai smart money trap ataupun inducement. Okay. NDM ni ialah inducement. Inducement ni apa? Okay. Inducement ni ialah di mana zone yang dia akan trap. Okay. Retailer-retailer macam kita lah. Okay. Bilis-bilis macam kita ni dia akan trap. Dia akan makan dulu kita punya cut loss. Sebab apa? Biasanya kita akan entry dekat sini. Kita akan letak cut loss kat bawah sebab kita nampak sini high low ataupun support. Okay, kita akan entry berdekatan dengan support ataupun atas sikit daripada support. Kita target TP dekat atas. Kita punya cut loss kita letak mana? Kita akan letak bawah daripada support ni. Okay. So, price akan buat apa? Smart money ni dia akan buat apa? Dia akan makan dulu cut loss retailer. Okay, kita dah kena cut loss baru dia akan terbangkan harga. Okay. So, dekat CAB benda ni berlaku lah. So, kalau kita tengok dekat counter CAB, saya akan replay dulu sampai sini. Okay. So, first kali biasa saya akan buat apa? Saya akan kaji dia punya trend lah. So, kalau kita tengok trend untuk CAB ni, dia dulu dia uptrend sampai sini, and then dia berubah trend, okay, downtrend, dia start menjadi uptrend balik. Okay. So, kalau kita tengok dia punya history dia, contoh dekat sini. Kalau kita tengok history dia, okay, so kita boleh nampak, ada naik, turun. Kalau biasa kita tanda high high, high low, high high. Tapi, kalau kita tengok kat sini, dia punya high low ni, ataupun minor support dia pecahkan dulu ke bawah, baru berjaya terbang ke atas. Boleh nampak kat sini. Dia pecah dulu bawah daripada minor support ni, and then barulah price terbang ke atas. Okay. Sama juga, masa dia nak turun, kalau kita tengok kat sini, ada satu, turun, naik, turun. So, kita biasa tanda macam mana? High low, low high, low low, low high, low low. Tapi kalau kita perasan, sebelum dia junam, okay, kalau tengok lepas tu dia junam. Sebelum dia junam ni, dia akan makan dulu minor resistance. Okay. Makan ni maksudnya dia boleh break atas ataupun dia boleh bagi echo. Macam ni dia bagi echo ke atas, and then dia buat bearish engulfing, barulah dia junam ke bawah. Okay. So, price nak naik atau turun mesti pecahkan dulu minor resistance ataupun minor support. Macam dekat sini pun sama. Sebelum dia turun ni, kita nampak dia buat lower low, lower high, lower low. Okay. Sebelum dia turun, kita ada satu minor resistance kat sini. Dia turun, naik, turun. So, ini minor resistance yang mana dia pecahkan dengan echo, and then dia junam ke bawah. Alright. So, ni antara bukti yang pernah berlaku sebelum-sebelum ni lah. Okay. So, daripada situ, kita akan kaji chart CAB ni yang sekarang macam mana kita nak entry. So, sekarang kita nampak dia dah uptrend. Okay. Uptrend sebab apa? Kat sini, major lower high telah dipecahkan. Kalau kita tengok, lower low, lower high, lower low. Okay. And then dia berjaya break lower high ni menjadi satu new higher high dekat sini. Okay. So, saya tak nak explain secara detail macam mana cara kita nak market structure dalam SMC, itu sangat advance. Okay. Siapa yang nak belajar boleh masuk dalam kelas lah. So, apa yang saya nak share kat sini, macam mana kita nak tanda minor support, kita identify. Support tu dia baru break, baru dia akan terbang. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, biasa kita tanda ada kenaikan high high, high low. High high, high low,
high, high. Okay. So the first pullback ni, kalau kita tengok dia naik, dia turun, and then dia naik. So biasanya siapa yang pakai market structure yang biasa, dia akan entry kat mana? Okay. So first, biasanya kita akan entry, maybe siapa yang trade pakai SND, kita nampak sini ialah demand zone. Alright. Ada satu candle hitam, ada rally, ada base, ada rally. Okay. Ramai yang akan entry dekat sini. Even saya dulu pun masa saya belajar teknik SND, saya akan masuk maybe dekat sini. Okay. And then TP kat mana? TP dekat atas lah. Ataupun kita TP target minimum high dekat sini, resistance dekat sini. Tapi price tak berjaya nak pecahkan. Okay. Nombor 2, kita nak entry kat mana? Kita nampak ada satu resistance, dia turun, naik, and dia buat support kat sini. Maksudnya ada rally, ada resistance, ada support, ada RBS dekat area sini. So ada 2 zone yang mana biasanya retailer ni akan masuk. 1, 2. Okay. So kita nampak yang pertama tadi dah berjaya. Tak berjaya sampai ke TP dan telah dipecahkan. Okay. Nampak kat sini dah pecahkan. Nombor 2, ramai akan masuk dekat sini. Okay. Tapi tengok apa yang berlaku lepas tu. Okay. Price buat apa ni? Dia bagi echo yang panjang. Biasanya dia akan makan dulu kat loss siapa yang masuk dekat sini. Sebab dia nampak sini ialah minus major support. Tapi hakikatnya ni ialah minus support saja. Okay. So dalam SMC macam yang kita belajar tadi, bila dia berjaya break minus support, barulah price tu akan terbang ke atas. Okay. So inilah yang mana kita panggil sebagai inducement. Okay. Dia akan trap ataupun induce pembeli-pembeli awal untuk masuk ke atas. And then letak kat loss orang kat bawah ni. So jurong buat apa lepas tu? Dia akan makan dulu kat loss retailer. Barulah price akan terbang. Okay. So ada 2 cara kita nak entry based on setup SMC. Kita akan entry bila dia dah makan minus support. And then nombor 2, kita boleh entry dengan confirmation candle. Okay, confirmation candle ni boleh jadi bullish engulfing ataupun candle-candle reversal yang kita belajar dalam basic candle lah. Contoh macam dalam ni, dia berlaku bullish engulfing. Kita boleh nampak satu candle bearish, dia makan kat loss retailer kat sini. Okay, dia buat basically term lain kita panggil sebagai fake out lah. Okay, dia break minus support dengan fake out. Next candle berlaku bullish engulfing. So kita boleh entry dekat mana? Dekat sini. Ni zone dia untuk kita punya entry lah. So kita boleh set training plan macam ni. Kalau kat bawah, TP dekat atas. Minimum. Okay. Minimum kita boleh ambil 2 trading plan kita, 2 risk reward ratio. Okay. So ni first entry. And then apa yang kita perlu tengok ialah kat mana level-level yang harga ni boleh berlaku, boleh tertahan ataupun berlaku penurunan. Okay. Maksudnya kita cari supply zone ataupun zone resistance lah. Nombor 1 obviously dekat atas ni kita punya zone TP. Nombor 2 kita akan cari kat mana level-level supply zone. So kalau kita tengok cara price turun. Okay. Turun, naik. Dia turun, so kat sini ada satu supply zone. So, tapi lepas tu, price dah sentuh dah supply zone ni. So, supply zone ni dah tak fresh. Okay, dah pernah disentuh. So, dah tak boleh pakai. And then, nombor 2 kat bawah ni dah tak ada supply zone. Cumanya kita nampak ada satu turun, naik, turun. Okay, so kat sini adalah satu minor resistance yang mana kemungkinan price boleh tertahan kat sini untuk menghalang price naik ke atas. Okay. So, kalau kita tengok apa yang berlaku, dia sustain masuk dalam kita punya EP kalau kita dah Q kat sini lah. Alright. Kita nak entry dalam zone ni tak kisah mana-mana. Kadang-kadang dia ambil atas sekali, kadang-kadang dia ambil tengah sikit. Okay. So, ada counter yang memang dia betul-betul ambil atas, dia terus terbang. Kalau kita beratur dekat bawah, dia tak masuk lah. Tapi kalau macam ni, kita dapatlah discount sikit kalau kita masuk dekat tengah. Okay, tapi tak apa. And then lepas tu, lagi. Tengok apa yang dia buat. Okay. Kita extend dulu kita punya minor resistor ni. Kita nampak dia sentuh, tak berjaya nak pecahkan. Okay. And then apa yang dia buat ialah lama ni, dah berapa bulan. So lepas tu apa yang dia buat, apa yang kita boleh nampak dekat sini, nampak tak dia buat fake out juga dekat sini. Price tak berjaya nak close atas daripada minor resistance. Maksudnya kemungkinan price ni nak turun dulu, ambil penumpang lagi untuk sambung naik ke atas ataupun setup ni boleh jadi fail, dia pecah ke bawah. Okay. So apa yang satu lagi benda kita boleh nampak dekat sini, cara price naik ke atas. Okay. Cara price naik kalau kita boleh tengok, dia naik dengan compression. Okay. Compression ni pun satu benda, maybe siapa yang tak biasa, dia benda barulah. Compression ni ataupun kita panggil sebagai kenaikan yang orang panggil macam lidi lah. Dia macam lidi, dia sebelah-sebelah je. Dia tak ada ruang ataupun tak ada zone yang fresh untuk kita masuk. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia naik, turun. So kat sini ada satu zone lah. Okay, zone demand. Demand ni maksudnya zone support. Tapi price dah sentuh. Okay, and then next pun dia dah sentuh. Maksudnya zone ni dah tak fresh. Tak boleh pakai dah lepas ni. Dan kat sini pula, kalau kita tanda zone dia, ni zone support. Okay, price dah naik, dah sentuh dah zone. So basically tak ada zone yang fresh kalau mana price turun, untuk dia sambung naik, tak ada. Okay, so bila tak ada, apa yang kita kena monitor ialah kita kena monitor level-level minor support juga.
Contoh satu dekat sini. Naik, turun, naik. Boleh jadi price buat fake out kat sini sama macam ni. Dia buat fake out dan dia terbang ke atas. Okay. Satu lagi dekat sini. Kita nampak berlaku banyak equal low kat sini. Banyak candle buat support kat sini lah. So ni pun level-level liquidity. Okay. Yang maksudnya kalau siapa yang contoh dia masuk dia nampak sini high, high low, high, high. Ramai akan masuk dekat sini. Kat dia sini dia akan letak mana? Cut loss dia. Cut loss dia akan letak dekat bawah ni. Okay. So kita tengok apa yang price buat. Okay. Kali pertama dia masuk dia memang tak respect lah. Okay, dia bagi echo. Alright. So ni level liquidity kita. Biasa macam ni. Memang dia bagi echo. Tapi kita nak entry macam mana? Kita kena tunggu confirmation candle. Dia mesti break atas daripada sideway ni baru kita boleh masuk. So kita tengok dia tak berjaya nak break. And then dia pecah bawah. Okay. So maksudnya level atas ni dah tak valid. Siapa yang masuk dekat sini dah terkena cut loss. And then kita ada satu lagi level yang kita boleh monitor. Dia boleh buat fake out dekat sini baru dia terbang ke atas. So and then dia bagi echo. So apa yang kita nak tunggu? Kita tunggu dia buat break daripada sideway ni. Okay. Okay, next candle belum lagi ada confirmation. Confirmation kita wajib price tu close atas daripada last resistance kat sini. Ataupun dia punya last selling candle kat sini lah. So kalau kita tengok candle ni dia bagi echo belum close atas. So kita transfer kita punya resistance kat sini. Dia mesti close atas daripada sideway ni. So next candle kita nampak dia dah berjaya close atas. Okay. So maksudnya dah ada confirmation yang baru. Tadi kita punya entry dekat sini. Okay. Entry yang dekat sini tadi tak kena lagi cut loss. Tapi disebabkan kita nampak ada satu lagi peluang untuk entry dekat sini. Sebab apa? Dia buat satu lagi fake out. Minor support dia buat fake out untuk dia sambung naik ke atas. Okay. And then kalau kita tengok cara price turun pun tak ada fresh supply zone. Maksudnya tak ada zone yang boleh menghalang price untuk terbang ke atas. So kalau kita tanda kita punya zone yang baru dekat sini, kita ambil lowest price sampai zone yang dia break ni lah. So saya punya trading plan dekat sini 620, saya letak cut loss bawah daripada ni. And then TP saya dekat resistance balik. Kenapa boleh TP kat sini? Sebab kita tengok cara price turun tadi, kita dah tanda tak ada dah supply zone yang boleh menghalang price untuk naik. Price untuk naik ke atas. Maybe ada satu dekat sini, minor resistance. Sini pun ada satu minor resistance. So kita tengok cara price react. So dia kena right, and then lepas tu terus terbang dengan senang. Okay. Kenapa boleh terbang dengan senang macam ni? Sebab dah tak ada dah supply zone dekat belah kiri. Okay. So tu cara kita entry dengan setup SMC lah. Okay. Yang penting kita kena tahu kita punya market structure bullish atau bearish. Macam ni kita tahu dah tadi. Dia memang bullish. And then nombor 2 kita kena cari mana minor support yang dia perlu pecahkan dulu. Okay. And then dia buat fake out ke ataupun dia close bawah ke. Kita kena cari kita punya demand zone. Macam ni pun ada satu demand zone dekat sini yang saya tak tanda tadi. Tapi tak kisahlah sebab dia dah buat fake out, dia dah buat bullish engulfing. Ni first entry. Tapi lepas tu kita nampak dia naik dengan compression, dia buat fake out bearish pula. Maksudnya ada tak ada potensi price turun untuk naik lagi. So masa dia turun ni kita carilah peluang untuk kita re-entry ataupun untuk kita top up kita punya entry yang first tadi. Okay. So saya entry full dekat sini lah. Dia buat fake out dekat minor support dekat sini, dia buat confirmation baru saya entry and then berjaya sampai ke TP kita ke atas. Okay. So saya harap ada manfaat lah video ni, maybe dapat memberi pencerahan kepada siapa yang berminat dengan teknik-teknik SMC. Okay. So itu saja untuk video kali ini, moga bermanfaat. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.